Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah. Sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, jadi bersama-sama kita membaca doa supaya pembelajaran kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Pada hari ini akan mempelajari iaitu topik berkaitan dengan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, jadi cikgu perkenalkan diri cikgu. Cikgu ialah Nikna Syafiqah binti Nik Mustafa bersama dua orang lagi cikgu iaitu Nur Khalidah dan juga Nurul Husna. Okay, next. Okay, baiklah. Sebelum kita memasuki topik kita pada hari ini, jadi kita kena tahu dulu iaitu bab kita akan belajar ni bab 6. Okey, jadi kita kena tahu dulu bab 5 iaitu bab 5 ni berkaitan dengan ukapan algebra. Okey, cuba tengok slide pertama ni. Okey, jadi kita tengok 2y. 2y ialah ungkapan algebra. Dalam bab 5 kan kita dah belajar. Jadi cikgu nak flashback lah. Sebab yang ni ada berkaitan dengan topik yang kita akan belajar hari ni. Okey, jadi 2y. 2 tu kita panggil dia sebagai perkali kan. Dan y tu dia sebagai pemboleh ubah. Jadi cuba tengok lagi yang contoh yang seterusnya iaitu 3B tolak 2. Jadi maksudnya 3 tu kita dah tahu. 3 tu adalah perkali dan B tu adalah pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah ni dia boleh berubah-ubah. Maksudnya dia macam ada kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3. Tapi hari ini kita nak belajar iaitu berkaitan dengan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, maknanya satu sahaja kuasa yang ada dekat pemboleh ubah tu. Okey, lagi. Okey, persamaan linear ialah satu ayat matematik yang melibatkan simbol sama dengan. Okey, dia ingat persamaan linear ni ada sama dengan. Okey, contohnya. Okey, cuba tengok contoh ni. Okey, yang ni gambar apa? Gambar duit. Okey, gambar duit lah. Okey, one. Iaitu cuba tengok yang rajah pertama tu, rajah A tu wang bernilai RM100 dan rajah B tu wang bernilai RM50. Tapi kita dah tahu RM50 tu sama dengan 100 kan, nilai dia tu. So nilai dia tu sama. Jadi dalam persamaan linear ni, kita boleh cakap nilai wang rajah A tu sama dengan nilai wang rajah B. Okay, iaitu kita panggil dia persamaan linear. Okey, lagi. Okey, jadi simbol sama dengan tu digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua kuantiti. Dua kuantiti yang mempunyai nilai yang sama. Sebab tu cikgu cakap dia macam ada nilai kiri dan juga nilai kanan. Jadi dalam ayat matematik ni ia melibatkan sama dengan tu dia panggil sebagai persamaan. Okay, contohnya macam cuba tengok yang bawah tu x tambah 2 sama dengan 5. So itu kita panggil dia sebagai persamaan linear. Yang tu persamaan linear tapi dia satu pun boleh ubah kan sebab x tu satu je pun boleh ubah tu. Jadi dia panggil persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Dan cuba tengok y tolak 7 sama dengan 11. Yang ni pun kita panggil persamaan linear dalam satu pemboleh ubah sebab dia ada satu je pemboleh ubah kuasa 1. Okey, seterusnya.
Okey, untuk ciri-ciri persamaan linear ni, macam mana kita nak tahu benda tu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan. Okey, ciri-ciri yang pertama dia mempunyai satu sahaja pemboleh ubah and then dia juga kuasa pemboleh ubah adalah satu. Ingat yang tadi kita belajar 2Y tu. 2 tu sebagai perkali. Kita tahu nombor adalah perkali dan Y tu adalah huruf. Huruf tu jadi kita boleh cakap dia tu sebagai pemboleh ubah. Okey, kuasa pemboleh ubah dia adalah satu sahaja. Contohnya, cuba tengok contoh tu. Okey, X tambah 5 sama dengan 8. So, kita dah tahu. Okey, X tu pemboleh ubah. So, pemboleh ubah, satu je pemboleh ubah. X je ada kat situ. Jadi, kuasa bagi pemboleh ubah tu adalah satu. And then, yang ayat ni memang ada persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okay, seterusnya. Okey, dia dikenali sebagai persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, faham tak ni? Senyap je ni, faham tak? Faham. Okey, bagus. Okey, tak apa. Kalau faham, kita cuba jawab benda ni. Okey, soalan dia, tentukan sama ada persamaan berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okey, cuba tengok yang soalan pertama tu. M tambah 3 sama dengan 2. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan? Pemboleh ubah. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah sebab M sahaja. M tu pemboleh ubah dan kuasa 1. Okey, cuba tengok soalan nombor 2 pula. 2XY tolak 2Y sama dengan 4. Yang ni persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan? Kan. Sebab ada XY. Bukan. Bukan sebab dia ada dua pemboleh ubah iaitu X dan juga Y. So dia bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, faham tak? Faham. Okey, faham. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Dalam pemboleh ubah ni, dalam persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ni, dia mempunyai 3 kaedah. Okey, yang pertama, cikgu akan terangkanlah yang kaedah pertama ni adalah kaedah cuba jaya. Okey, siapa tahu apa itu kaedah cuba jaya? Pernah dengar tak benda ni? Cuba jaya. Tak pernah dengar. Tak pernah. Pernah dengar. Okey, cuba kalau macam tengok cuba jaya. Apa tu cuba? Apa tu jaya? Cuba. Cuba Kita sampai try dapat. lah kan? Okey, try. Apa? Cuba sampai dapat. Kan? Cuba jaya. Cuba sampai dapat. Cuba. Selagi tak dapat, selagi tu cuba. Okey. Okey, apa yang dikatakan dengan kaedah cuba jaya ni? Okey, jom kita tengok. Okey, kaedah cuba jaya ni di mana kita akan menggantikan mana slide? Okey, kaedah ni di mana kita akan menggantikan pemboleh ubah seperti X dengan mana-mana nilai pada sebelah kiri sehingga kita mendapatkan jawapan pada sebelah kanan. Cuba tengok contoh tu. Okey, berapa tambah dengan 4 sama dengan 6. Kita macam terfikir, berapa Tapi benda ni kita dah belajar kan benda ni kan. So 10 sama dengan 10 tambah berapa sama dengan 15. Okey. Macam mana kita nak selesaikan benda ni dengan kaedah cuba jaya ni? Okey, jom kita tengok. Next now. Okey, cuba kita tengok contoh ni Contoh pertama ni, diberi X tambah 1 sama dengan 7. Cari nilai X. Okey, kita guna kaedah cuba jaya. Jadi nilai X, okey pertama kita cuba dulu. Okey, cuba sebelah kiri ni kita ada 2X tambah 1. And then sebelah kanan kita ada sama dengan 7. Kita kena samakan dia punya dia punya yang kanan dengan yang kiri kena sama.
So sekarang ni kita kena selesaikan 2X sebab dia tanya nilai X. Jadi kita tahu, okay yang ni 7. So yang nilai kiri pun kita kena tahu. Kita macam mana kita nak dapat 7 juga benda tu. Jadi nak 7 sama dengan 7. Okay, iaitu kaedah cuba jaya. Okay, pertama kita cuba. 2, kita gantikan dengan 1. X tu kita ganti dengan 1. And then kita tambah 1. Jadi cuba lihat 2 darab 1. Berapa kelas? 2. Okay, 2 tambah 1. Jadi 3 3. kan? Okay, jadi 3. Jadi so 3 dengan 7 tu sama ke? Tak sama kan benda tu kan? Jadi 3 tu bukan 7. Jadi nilai 3 ni lebih kecil daripada 7. Okay, jadi kita buat refleksi dia, gantikan X tu dengan nilai yang lebih besar daripada 1. Nilai lebih besar daripada 1 adalah 2. 2. Okay, maksudnya betul 2. Jadi kita cuba lagi sehingga berjaya. Jadi kita tengok, okay 2 kita gantikan balik. Tadi yang 1. So kita gantikan jadi 2. Jadi 2 kita ganti 2. 2 darab 2. 4. 4. Tambah 1. 5. 5. Jadi 5 dengan 7 tu sama ke? Tak sama lagi. Okay, bukan. Jadi 7 tu bukan 5 tu bukan 7. Nilai 5 ni lebih kecil daripada 7. Jadi refleksi kita buat lagi. Okay, gantikan X dengan nilai yang lebih besar daripada 2. Kita cuba lagi. Okay, lepas tu kita cuba tu, okay 2 kita ganti pula dengan 3. Sebab lebih besar daripada 2 tu, nilai lebih besar daripada 2, 3. Jadi 2 darab 3. 6. 6 tambah 1, 7 kan? Okey, jadi 7 kita dah dapat dah. Kita dah berjaya dah. Maksudnya yang sebelah kiri tu 7, sebelah kanan pun kita dah dapat 7 dah. So maksudnya jawapan bagi X tu ialah 3. kita kasi 2 kali 3. Okey, 2 dengan 3, 6. Tambah 7, tambah 1 jadi 7. So maksudnya sebelah kiri tu sama dengan 7. And then X tu ialah jalan penyelesaian bagi ni lah. Bagi soalan ni. Jadi jawapan dia adalah 3. Okey, yang tu je lagi. Faham tak? Senyap macam ni. Faham. Jangan stres-stres. Okey, tak faham boleh tanya Okey. Okey, cuba kita tengok pula contoh seterusnya iaitu 4X sama dengan 16. Jadi kita cari pula nilai X tu berapa. Okey. Agak-agak berapa ni nilai X ni? Boleh. Okey, tak apa, kita tengok dulu Okey, kita tengok dulu. Okey, pertama kita kena gantikan X tu dengan 1. Jadi X1 jadi 4 darab dengan 1 jadi 4. Jadi dia bukan lagi kita kena cari sampai 16 Okey, maksudnya 4 tu bukan. And then kita gantikan dia balik dengan 4 darab 2. 8. 4 darab 2. 8. Sama ke dengan 16 tu? Tak sama lagi. Okey, tak stay sama. lagi. Cuba lagi. Okey, cuba lagi. 12. 4 dengan 12. 3. Okey, 12. Tak sama lagi. Cuba lagi. Sama. 16. Sama. Maksudnya jawapan dia adalah 4. 4. Dah berjaya dah. Kita cuba dah berjaya. Yeay. Okey. Seterusnya. Okey. Cuba soalan ni. Tengok soalan ni. Okey, 4X tolak dengan 1 sama dengan 7. Cari nilai X menggunakan kaedah cuba jaya. Okey, kita tengok. Okey, kita ganti balik 4 ganti dengan 1 tolak 1. 4 darab 1. 4 tolak 1. 3. Okey, 3. Betul. Lagi, kita cuba lagi 2. 4 darab 2 tolak 1. 8 tolak 1. 7. 7. Betul. Dia sama lah kan. Maksudnya dia sama, kiri kanan tu sama. Jadi itulah jawapan dia. Senang je sebenarnya benda ni. Okey.
Okey, baiklah. Jadi cikgu Khalidah akan meneruskan pembentangan ni. Dipersilakan Terima kasih cikgu. cikgu. Okey, Assalamualaikum semua. Dengar tak? Jelas tak suara? Jelas. Nah, jelas. Okey, bagus. Okey, tadi Cikgu Ika dah terangkan kaedah pertama iaitu kaedah apa? Siapa ingat lagi? Kaedah cuba jaya. Okey, betul. Okey, sekarang Cikgu nak terangkan dua lagi kaedah iaitu kaedah aplikasi konsep persamaan dengan kaedah pematahbalikan. Okey, kita masuk dulu kaedah yang kedua iaitu kaedah aplikasi konsep persamaan. Okey, next. Mula-mula kita tengok dulu apakah itu konsep persamaan. Okay, next. Okay. Okay, dalam satu persamaan linear, nilai di sebelah kiri sentiasa sama dengan nilai di sebelah kanan. Maka operasi matematik yang dilakukan pada kedua-dua belah persamaan linear mesti sama supaya mematuhi konsep persamaan. Maksudnya kat sini, dalam satu persamaan linear tu, nilai kiri kenalah sama. Jadi operasi matematik itu kita boleh lakukan supaya mematuhi konsep persamaan ini. Okay, next. Okey, kita tengok contoh dalam buku teks dulu. Okey, diberi persamaan linear 2x tambah 1 sama dengan 7. Jadi kita nak cari nilai x. Kita nak cari nilai x. Jadi, tapi kita nak gunakan kaedah aplikasi konsep persamaan. Jadi kita tekalkan 2x, kita tekalkan x tu di sebelah kiri dan kita ambil angka yang sebelah kiri pergi ke belah kanan. Jadi 2x tambah 1 untuk jadikan dia kosong, kalau positif lawan dia apa? Negatif. Negatif. Okey, pandai. Okey, jadi negatif 1 sebelah kanan, sebelah kiri kita akan pindah juga dekat sebelah kanan juga. Jadi 2x tambah 1 tolak 1 sama dengan 7 tolak 1. Jadi kita dah nampak dah konsep persamaan kat situ. Jadi 2x sama dengan 6. Okey, 2x sama dengan 6 ni kita nak cari x pula. Kalau kita nak cari x pula, kalau darab, 2x ni kan darab. Kalau kita nak bawa ke sebelah kanan, lawan dia apa? Kalau darab? Bahagi. Okey, pandai. Okey, jadi nak jadikan x saja, 2x bahagi 2 sama dengan 6 bahagi 2. Jadi konsep persamaan nampak kan kat situ. Jadi maksud x adalah 3. Okay, faham tak? Faham. Okey, pandai. Okay, next. Kita tengok contoh lain. Contoh yang pertama, x tolak 5 sama dengan 0. Jadi kita nak cari x. Jadi x tolak 5 tambah 5 untuk jadikan 0 di sebelah kiri. Kita bawa 5 tu sebelah kanan jadi positif 5. Jadi x adalah 5. Okey. Boleh tak? Boleh. Okay, Boleh. bagus. Okey, contoh dua ni pun sama macam contoh yang pertama tadi. Kita nak cari nilai x. X tambah 4 sama dengan 8. Jadi kita nak cari x, kita kena bawa nilai 4 tu ke sebelah kanan. Jadi tambah 4 tolak 4 sama dengan 8 tolak 4. Jadi x sama dengan 4. Okay, next. Okey, untuk contoh yang ketiga ni lain sikit tapi cikgu tahu kamu semua tahu. Okey, 4x sama dengan 16. Kita nak bawa ke sebelah kanan, kita kena buat apa? Jarak ke bagi? Bahagi. Bahagi. Okey, dah bahagi. Sebab kita nak tinggalkan x tu saja. Jadi 4x bahagi 4 sama dengan 16 bahagi 4. Jadi jawapannya adalah 2. Okey, next. Okey, faham kan semua? Tadi cikgu dah terangkan kaedah tu. Cikgu nak tanya pelajar-pelajar semua. Agak-agak lah berapa x? X tu nilai dia berapa? Boleh agak tak? 5. Betul ke 5? Confirm 5? Okey. Saya yakin. Okey, bagus. Okey, next. Nah.
Okey, kita tengok jalan kira dia betul tak? 5 ke bukan? Okey, 3x tolak 5 sama dengan 10. 10. Jadi, okey, 10. 10 ke? Confirm? Pasti? Confirm. Okey, kita tengok. 3x tolak 5 tambah 5 sama dengan 10 tambah 5. Kita nak jadi tinggal dekat sebelah kiri 3x sama dengan 15. Okey, kita nak ambil x saja. X kalau 15 bahagi. okey, pandai. Next. Pandai. 3x bahagi 3 sama dengan 15 bagi 3. Jadi x adalah berapa? 5. Okey, pandai. Tak keluar. Okey. Jadi kaedah kedua. Sekarang kita masuk pada kaedah ketiga iaitu kaedah pematahbalikan. Okey, kita tengok apakah kaedah pematahbalikan tu. Okey, kaedah pematahbalikan menggunakan strategi bekerja dari belakang. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang telah diketahui nilai akhirnya tetapi nilai awalnya tidak diketahui. Okey, maksud kat sini kaedah pematahbalikan ni kita bekerja dari belakang. Kita mengira jalan penyelesaian dia dari belakang di mana nilai akhir tu kita tahu tapi nilai awal tu kita tak tahu. Okey, jelas tak? Jelas. Jelas. Next. Okey, kita tengok contoh yang ada dalam buku teks. Dibagi persamaan 2x tambah 1 sama dengan 7. Jadi nilai awal tu kita tahu x dan nilai akhir adalah 7. Jadi untuk kita cari nilai x tu, kita pecah-pecahkan dia. X tu 2x. Kalau 2x dia punya operasi dia darab tu bagi. Darab kan? Darab, betul. Darab. Okey, darab. Okey, X darab 2. Lepas tu positif 1 sama dengan 7. Jadi kita nak guna kaedah pematahbalikan. Kita tukar, kita berbalikkan daripada nilai balikkan supaya 7 dapat menjadi nilai X. Maksudnya 7 dekat awal tadi positif, jadi kita pergi lawan dia positif. Lawan dia negatif. Jadi 7 tolak 1, balikkan ke kiri balik, bahagi 2 sama dengan x. X. Jadi nilai x tu kita dapat tulis dia dengan 7 tolak 1 sama dengan 6. 6 bahagi 2. Jadi jawapan dia x adalah 3. 3. Okey, pandai. 3. Okey, kita tengok contoh 1. X tambah 5 sama dengan 0. Jadi nilai akhir dia kita tahu kan berapa nilai akhir dia? Negatif 5. Ya ke? 5. Okey, nilai akhir dia 0. Ujung sebelah kanan. Ujung sebelah kanan dan nilai awal dia adalah X. Okey, jadi next. Okey, jadi mula-mula kita buat, kita pecah-pecahkan dia. X tambah 5 sama dengan 0. Jadi kita terbalikkan nilai dengan nilai dia. Jadinya 0 tolak 5 sama dengan negatif 5. Jadi kita dapatlah nilai X tu. X tu adalah Negatif 5. okey, betul. Okey, next. Okey, contoh 2. 3x tolak 4 sama dengan 8. Jadi nilai akhir dia berapa? 8. Okey, pandai. Nilai awal dia? X. Sebab X. Sebab kita tak tahu lagi X tu berapa kan. Okay. Jadi kita pecahkan X tu darab 3 tolak 4 sama dengan 8. Kita terbalikkan dia jadi 8 tambah 4 sama dengan 12. Lepas tu 12 tu kita bahagikan pula dengan 3 jadi 4. Jadi jawapan X adalah 4. Okay, next.
Okey, ni contoh yang ketiga, 5x tambah 2 bahagi 6 sama dengan 7. Okey, nilai akhir dia berapa? 7 cikgu. Okey, pandai. Nilai awal dia? X. Betul. Okey, jadi kita first kali kita pecahkan dia dulu. Okey, X pecahkan jadi negatif darab 5 tambah 2. 6 ni kita bawa ke atas jadi kita tuliskan dia punya tu bahagi 6 sama dengan 7. Jadi kita lepas tu kita patah balikkan dia jadi 7 darab 6. 7 darab 6 tolak 2 bahagi 5. Jadi nilai X tu kita dapat ditentukan dengan menulis 7 darab 6 sama dengan 42. 42 tolak 2 sama dengan 40. 40 bahagi 5 sama dengan 8. Jadi nilai X adalah 8. Okey, faham tak semua? Dua kaedah segi. Boleh, faham. Okey, ada. Faham, Okey, cikgu. Okey. Okey, kita cuba yang ni pula. Agak-agak lah negatif, agak-agak X tu berapa? Siapa boleh teka X tu berapa? Boleh tak teka? Hmm. 20? Okey, kita tengok betul ke tidak. Kita tengok, okey? Kita cek sama-sama. Okey. 8. Saya kata 8. Kita tengok siapa yang menang. Okey, kita tahu nilai awal dia X, nilai akhir dia 10. Jadi, kita pecahkan dia dulu. X darab 4 bahagi 5 tambah 2 sama dengan 10. Jadi kita patah balikkan dia. 10 tolak 2 darab 5 bahagi 4. Jadi kita tulis dia macam mana? Okey, maka nilai X dapat ditentukan dengan menulis 10 tolak 2 sama dengan 8. 8 darab 5 sama dengan 40 bahagi 4. Okey, jawapan dia 10. Ada siapa tak tadi jawab 10? Alamak, saya salah lah. Saya 20 dah tadi. 10. Okey, tak apa. Cuba lagi. Okey, buat masa ni, cikgu nak tanya kamu faham tak ketiga-tiga kaedah yang cikgu Ika dan yang cikgu terangkan tadi? Faham. Jelas. Jelas sangat. Okey, terima kasih. Okey, jadi cikgu serahkan kepada cikgu Husna pula. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, nama cikgu Waalaikumsalam. Cikgu Husna. Okey. Okey, hari ni cikgu nak tanya berapa kaedah yang kamu belajar dengan cikgu Ika, dengan cikgu Khalidah tadi? 3. Betul 3. tak? Okey, boleh bagi tahu tak apa kaedah-kaedah yang kamu belajar tadi? Persamaan. Cuba jaya. Okey, satu lagi apa? Kaedah apa? Satu lagi. Patah balik. Patah balik. Betul, ada 3 kaedah kan sekarang ni. Okey. Berdasarkan ketiga kaedah yang kamu belajar tadi, okey. Cikgu nak buat satu aktiviti. Okey, aktiviti tu dinamakan think, pair, share. Okey. 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 Jadi cikgu akan bagi soalan. Okey. Soalan tu kamu kena kiranya berfikir berdasarkan menggunakan ketiga-tiga kaedah tadi dan sebelum tu kamu diminta kamu perlu membuat bersama ahli, bersama pasangan anda. Okey. Jawab, cikgu bagi jawab selama 10 minit. Jawab soalan tu selama 10 minit. Okey. Jadi kamu akan membentangkanlah jawapan kamu tu lepas 10 minit yang cikgu berikan. Boleh semua? Boleh. Boleh. Okey, kalau macam tu ini ada 3 soalan.
soalan persamaan linear di mana kamu kena membuat memberi jawapan daripada ketiga-tiga soalan ni menggunakan kaedah-kaedah yang kamu belajar tadi. Boleh semua? Boleh. Okey, kalau macam tu cikgu bagi masa untuk kamu bersama pasangan kamu menjawab soalan ni. Okey? 10 minit, okey? Okey. Okey. Okey, dah siap semua? Dah. Dah? Okey. Yang satu dulu. Yang A. Kamu Izzati nak jawab yang mana? Saya nak jawab yang A dulu. Okey, yang A. Nak menggunakan kaedah mana tu? Saya nak cuba kaedah cuba jaya. Okey. Boleh bagi tahu tak macam mana pengiraan dia? Okey, saya gantikan dengan X tu kepada 2X tambah. Tak dengar Izzati. Okey, saya nak guna kaedah kesamaan. Okey, Boleh? kesamaan. Okey, boleh. Kesamaan. Okey. Soalan dia 2X tambah 3 sama dengan 11. Okey. Okay, so 2X tambah 3 tu kita tolak dengan 3 sama dengan 11 tolak 3. Betul tak cikgu? Betul. Okey, lepas tu 2X tu samakan dengan 8. Lepas tu X tu kita 8 bahagikan dengan 2 dan jawapan X adalah 4. Okey, bagus. Okey. Okey, terima kasih Izzati. Sama-sama. Okey, yang lain ada nak cuba? Yang nombor 1 ke? Mana-mana A, B, C? Mana-mana nak jawab yang mana satu? Soalan B dah jual. Saya cuba nombor yang B lah. Okey, kaedah mana nak gunakan tu? Kaedah ni lah kaedah cuba jaya. Okey. Okay. Macam mana kamu dapat jawapan dia? Nilai X tu. Saya cubakan X tu dengan 6 dulu. Okey. Dapat sebelah kiri tu kira macam ganti 6. 6 tambah 4 10. Okey. 10? 6 6 tambah 4. 10 darab dengan 2. Okey, Dapat Jadi 20. Jadi 20 tu sama tak dengan nilai sebelah kanan? Tak sama. Okey, jadi perlu menggunakan nilai yang seterusnya. Nilai seterusnya berapa?
saya cuba dengan nilai 7. Okey, kalau 7 berapa? 7 tambah dengan 4, Okey, 7 dapat tambah dengan 4. Okey. 11 darab dengan 2, 22. Jadi Jadi 22 sama. sama. Okey, jadi nilai X-nya? X tu ialah 7. Okey, kalau macam tu betul. Beri tepukan kepada Najwa. Wow. Okey. Okey, kalau macam tu kamu faham apa uh, apa persamaan linear menggunakan ketiga-tiga kaedah tersebut. Okey, jadi seterusnya cikgu nak buat quiz. Satu quiz nak uji lagi apa pengetahuan kamu semua. Jadi okey, boleh tak kamu semua ni menjawab quiz menggunakan link ni? Cikgu rasa cikgu dah bagi dekat Telegram tu. Okey. Boleh? Cuba ya. Okey. Okey. Okey, kalau macam tu apa sebagai cikgu nak simpulkan apa yang kita belajar hari ni, okey? Okey, kesimpulannya yang kita belajar hari ni persamaan linear ni kita boleh menggunakan tiga kaedah. Okey, kaedah pertama iaitu kaedah cuba jaya yang mana nilai X tu kita gantikan dengan mana-mana nombor. Okey. Jadi lebih senang kita buat table lah untuk mencuba kaedah cuba jaya ni. Okay, jadi kaedah yang kedua kita boleh menggunakan kaedah kesamaan di mana nilai kaedah persamaan ni kita perlu samakan nilai sebelah kiri dan nilai sebelah kanan. Okey, jadi kaedah yang terakhir kita boleh menggunakan kaedah pematahbalikan. Okey, di mana strategi kaedah pematahbalikan ni kita menggunakan strategi ni maksudnya menggunakan pengiraan dari belakang untuk mencari nilai X. Okey, jadi kamu semua faham kan apa yang kita belajar hari ni? Faham. Okey. Nanti boleh A lah lepas ni. Mesti. Boleh. Okey. Kalau macam tu setakat itu je cikgu nak ajar hari ni. Jangan lupa nanti jawab quiz tu ya. Okey, Nanti cikgu. share jawapan tu dalam Telegram ke? Markah? Boleh share jawapan tu dalam Telegram, okey? Okey. Okey, terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.